semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya ingin kongsi dengan kau orang tentang kritisisme Plato terhadap sistem demokrasi. Let's go! Idea untuk mencipta masyarakat yang adil dan sempurna adalah disebabkan oleh kebencian Plato terhadap sistem demokrasi. Plato bersetuju bahawa sistem demokrasi merupakan sistem yang paling bebas dan adil, tetapi tanpa kewujudan sistem pendidikan dan disiplin yang relevan akan membawa kepada kejatuhan masyarakat. Walau bagaimanapun, Plato mempunyai kritikan yang sangat keras terhadap sistem demokrasi yang wujud pada zaman dulu dan juga boleh diaplikasi pada zaman kini. Sebelum kita masuk ke dalam topik kritisisme Plato terhadap sistem demokrasi, kita kena faham dulu sistem demokrasi pada zaman Athens. Let's get started. Sistem demokrasi pada zaman Athens berbeza sedikit daripada sistem demokrasi yang wujud pada zaman kini. Sistem demokrasi pada zaman Athens adalah pemerintahan untuk populasi yang lebih kecil dan bernyakan pengaruh rakyat secara lebih langsung. Setiap rakyat Athens mempunyai peluang untuk menyertai aktiviti politik, keputusan penting yang melibatkan semua rakyat dalam satu perhimpunan, dan semua rakyat diberi hak untuk bersuara. Pendakwa raya dan hakim tidak wujud pada zaman itu. Rakyat biasa akan membawa dakwaan, bertindak sebagai juri, dan membincangkan hasil perbicaraan. Adakah Anda tahu kenapa Plato benci terhadap sistem demokrasi? Kebencian Plato terhadap sistem demokrasi berwujud apabila mentor dan kawan beliau, Socrates, juga seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman itu, telah dihukum mati oleh sistem demokrasi ini. Socrates mendedikasi hidup beliau untuk mengasuh anak muda dan mengetuai ahli intelektual. Pada suatu ketika, dedikasi Socrates telah diandaikan terdapat niat yang buruk. Plato telah dituduh merosakkan pemikiran anak muda dengan memperkenalkan dewa-dewa baru dan melupakan dewa lama yang wujud sebagai objek patriotisme. Dengan ini, beberapa rakyat demokratik dan pendakwa awam telah mendakwa Plato dan beliau telah dibawa kepada pembicaraan. Dalam pembicaraan ini, Socrates telah disabitkan dengan tuduhan tersebut, dipenjara dan akhirnya dihukum mati. Plato berasa sangat kecewa terhadap kejadian ini dan pandangan beliau terhadap sistem ini juga dipengaruhi. Plato berasa sebuah negara harus dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai atribusi yang kritikal, tetapi sistem demokrasi jarang menghasilkan orang seperti itu. Sebaliknya, sistem ini menghasilkan orang manipulatif yang akan memanipulasi pandangan dan pendapat masyarakat. Plato menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan analogi pelayaran kapal dalam buku beliau. Plato menjelaskan dalam proses memilih seorang kapten yang paling sesuai dalam sebuah kapal, undian popular tidak efektif kerana semua orang akan dipengaruhi oleh unsur irrelevan seperti penampilan calon. Sebaliknya, semua orang harus mengundi calon yang mempunyai ilmu dalam pelayaran kapal. Dalam konteks sistem demokrasi, orang yang mempunyai ilmu dan kepakaran dalam memimpin negara patut dipilih untuk menjalankan tugasan tersebut. Malangnya, ini bukan apa yang berlaku pada zaman Athens. Plato juga berasa sistem demokrasi mudah menjadi histeria yang disebabkan oleh keadaan emosi rakyat negara. Sifat aneh sokongan orang ramai yang kurang alasan yang kukuh akan menimbulkan ketidakkonsistenan yang signifikan dari masa ke masa. Berdasarkan kejadian yang dilaporkan dalam buku Thucydides tentang sejarah perangan Peloponnesian, disebabkan oleh ketakutan terhadap pemberontakan rakyat bandar Mytilene, perhimpunan Athens telah membuat keputusan untuk menghapuskan semua rakyat lelaki dan menjual rakyat perempuan dan kanak-kanak kepada perhambaan bandar Mytilene. Selepas menyedari kekejaman mereka,
Perhimpunan Athens baru mengambil balik keputusan tersebut. Kejadian ini dikenali sebagai debat Mytilene dan adalah contoh kejadian histeria yang berlaku dalam sistem demokrasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. See you next time. Bye bye.